Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala syarfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Kita di muka surat 23. Kata Musannif, dan dimudahkan menyapu bagi orang yang mukim sehari semalam, dan bagi orang yang musafir seperti qasar. Orang yang musafir safar qasar 3 hari 3 malam. Hadirin sekalian, alhamdulillah, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelangsungan hayat hingga ke waktu ini, yang memberikan kita hayat. Ya Allah Ta'ala masih mengekalkan ni'matul ijad, nikmat Allah Ta'ala mewujudkan kita atas muka bumi ini, dan dalam keadaan yang sama setelah diwujud dan diadakan jisim kita, jasad kita ini, Allah Ta'ala memberikan nikmat hayat, diberikan, masih dikekalkan roh pada kita. Dengan itu ada nilai dan melayakkan kita merasai lagi kehidupan atas muka bumi ini. Alhamdulillah, lebih-lebih lagi syukur kita Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita ini dengan dilahirkan daripada kalangan mak ayah kita yang Islam, maka dapatlah kita Islam secara percuma. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Taala jadikan masih dihalubakan kita untuk ke majlis ilmu, ke masjid, ke surau, untuk kita terus mempelajari, memahami ajaran-ajaran Nabi SAW, agar hidup kita ni mencapai matlamat untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, menjadi hamba Allah Ta'ala, mengikut hukum-hakam Allah Ta'ala, agar kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syukur kita Allah Ta'ala masih memberikan kesihatan, kelapangan masa, diberikan kita keupayaan untuk boleh hadir salat maghrib pada waktu ini, pada malam ini, dan diberikan pula masa untuk kita meneruskan bacaan kitab daripada kitab Matlaq Badrain ini. InsyaAllah kita dalam masjid niat itikaf sama-sama. Apa niatnya saja aku itikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Kata Musannif, dan dimudahkan menyapu bagi orang yang mukim sehari semalam. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni masih lagi dalam perbicaraan mengenai memakai kasut khuf, kasut moza, yang kita dah bicara secara dasarnya apa dia yang dipanggilkan khuf dan syarat-syarat untuk nama khuf. Antaranya ada 3 ciri besar kita dah bicara dulu. Mestilah dia menutupi tahap yang wajib dibasuh pada ketika basuhan kaki. Maksudnya mestilah kasut tu menutup sampai ke atas buku lali, dia daripada bahan yang tak terlap air, dan mestilah khuf ni dia lembut, yang boleh mengikut pergerakan kaki. Itu adalah antara benda asas besar yang kita nak faham, yang kita nak pakai maklumat itu untuk melangsungkan perbicaraan kita pada malam ini. Bagaimana untuk melihat kalau kita nak pakai dan nak amalkan mengikut kaedah yang datang dalam syariat kita, macam mana nak menggunakan kasut khuf ni atau perjalanan syariat. Yang ini tidak sebut dimudahkan menyapu bagi orang mukim sehari semalam. Jadi siapa-siapa yang istilah namanya mukim, termasuk mukim ni adalah mustautin, diberikan kemudahan untuk berwuduk nanti dengan syarat-syarat khuf yang lepas. Boleh untuk berwuduk ketika basuhan kaki, tak perlu buka khuf itu dengan basuh kaki, tetapi harus dan diberikan kemudahan untuk hanya menyapu di atas khuf. Itu maksud dia. Itulah maksud kata dimudahkan menyapu bagi orang yang mukim sehari semalam. Dan tempohan untuk
diberi, yang diberikan untuk orang yang bermukim ini adalah sehari semalam. Bahasa jam ni 24 jam sehari semalam. Dan kena faham sikit lah definisi mukim tu kan. Kaedah kita dalam syarak untuk nama mukim ni opposite dia yang paling besar musafir lah. Kaedah kita dalam syarak untuk nama musafir ni, khususnya musafir ni dalam bab ni ialah musafir jauh, yang musafir boleh qasar dan jamak solat. Jadi mukim di sini adalah opposite daripada makna musafir. Jadi kalau dengan takrifan syarak sekali lalu, siapa dia mukim? Mukim ialah seseorang yang sampai di satu tempat yang dia berniat untuk berada di situ lebih daripada 3 hari. Lebih pada 3 hari. Sama ada dia nak duduk di situ berterusan, tapi kalau duduk lebih pada 3 hari, dia nak duduk lebih pada 3 hari, dari segi umumnya nama mukim. Kalau dia lebihkan lagi daripada niat itu, bahkan dia sampai-sampai je dia niat dah untuk duduk selama-lamanya, maka orang tu dipanggil mustautin. Sekali lalu lah definisi mukim dan mustautin. Dan nak sebut tu pasal nak tahu status, pasal kita kaedah kita belajar ilmu macam ni, setiap pernyataan ilmu yang kita bicara tu dia mesti tahu definisi. Gagal memahami definisi, gagal memaham hukum. Bila gagal memaham hukum, bagi hukum gelong kan. Gelong tu faham kot bahasa gelong lah. Pasal ilmu dalam kaedah syariat kita tuan-tuan, dia sangat tepat, kemas. Macam mana kemas dan tepatnya, kalau sikit saya ambil sempena apa fenomena berlaku hari ni. Gerhana tu boleh tahu pukul berapa persen, bila mula tutup, bila buka. Kalau gerhana bulan, gerhana matahari penuh tu, kat mana berlaku, berapa gerhana penuh, berapa tak penuh, bila tutup sepenuh, bila dah tutup pun, bila nak berlaku diamond ring tu, bila tu, masa dia macam mana, tepat tak? Tepat kan? Hukum syarak macam tu kan? Tepat kan? Sangat detail, sangat detail. Lagipun Islam kita ni, kita bukan terima 2-3 hari. Dengan kita bicara syariat Nabi SAW ni, Quran dengan hadis Nabi SAW, ulama' fiqh kita tu, atas kita bicara fiqh ni, ulama' fiqh dah selesai dah satu persatu. Bayangkan kalau kita baca atas nama fiqh Syafi'i ni, dah diselesaikan dengan kaedah, prinsip, apa yang sebut, teori pelaksanaan. Dan kalau zaman dulu tak berlaku pun, zaman lah ni berlaku, macam mana nak menggunakan fiqh yang dah ada, qawaid fiqh yang dah ada, usul fiqh yang ada, untuk menyelesaikan fiqh tu, untuk menyelesaikan masalah yang semasa lah ni. Dia punya disiplin ilmu sangat tepat, kemas. Satu, bila kita gagal memahami definisi itu dengan tepat, dengan kemas, yang tu yang saya sebut tadi, hukum kita akan dapat faham tu gelong lah. Gelong tu maksudnya fahaman kita tak betul, dan bagi hukum pun salah. Sepatutnya jawapan dia tepat. Dan tepat tu tuan-tuan, dengan saya sebut, lebih tepat daripada kaedah matematik yang kita kira. Apatah lagi bab akidah. Yang ni kita baca fiqh, dia ada ketepatan mengikut fiqh mazhab, mengikut prinsip-prinsip dan dasar ilmu mereka. Kalau bab akidah tuan-tuan, lagi tepat, solid. Baik, asal saya nak sebut tu kerana nak beri definisi mukim tu, siapa dia mukim. Kalau agak tak boleh faham, tanya lain lah. Saya rasa penjelasan setera itu, sekadar itu boleh fahamkan bahawasanya apa maksud mukim tu. Satu, di atas tarikh tu tuan-tuan, kita sendiri kena faham lah status kita lah ni. Kalau katalah kita duduk di Greek ni, kita ni status apa? Mukim ke mustautin? Semua orang mesti kenal diri dia. Dengan itulah nanti melayakkan dia. Kalau atas bicara Jumaat, dia ni termasuk dalam ahli Jumaat atau bukan ahli Jumaat. Jangan bela, kau ni apa status? Tak tahu lah status macam mana. Dia sepatutnya mesti sangat tepat kan? Apa yang mengganggu status untuk nama mustautin tu, mesti faham. Yang bila tak layak nama mustautin, mesti nama mukim. Dan yang melayakkan untuk nama mustautin tu apa dia? Dan kalau tak cukup, mesti dia akan jadi mukim.
Dan bila katalah nak keluar daripada kawasan ni, apa yang melayakkan nama musafir? Dan musafir dalam perjalanan tu memang safar. Bila dah sampai di sana pula, destinasi yang kita pergi, ada setakat mana yang masih dipanggil musafir, setakat mana, ataupun hal yang macam mana yang tak panggil musafir? Mesti detail kan kata tu. Gagal memahami dengan definisi yang tepat tu yang gagal beramal. Bila gagal beramal, maksudnya fail dalam bab amalan Islam. Macam mana kita nak dapat beramal dengan qanun ilahi? Macam mana nak dapat faham mengikut kehendak ilahi? Bila tak dapat kehendak ilahi, qanun ilahi, masakan boleh dapat keredaan ilahi? Pasal kita gagal menjadi hamba. Hamba ni mesti ikut perintah Tuan, dan dia mesti faham apa perintah Tuan kabur satu persatu detail. Kalau suruh lain, buat lain. Macam yang tu kot bandingan. Nak kata kena dengar dan teliti, tajam kita ambil maklumat tu, dan tak silap. Lebih kurang saya sebut gini, masih nak sebut tentang hamba dan Tuan. Kita bukan hamba dan Tuan tau, hamba dan Tuhan. Lagi besar kalau ikut disiplin ilmu yang kita kena ambil. Satu, kena ambil berat. Apa lagi? Kitab, catatan, pendengaran, tumpuan, mesti ambil dengan maklumat yang sangat tajam. Kalau saya buat misalnya ni, kita pergi kedai, ada orang ambil order, kita kata tarik, dia dengar ambil mudah ya, memang kita sebut kadang-kadang tak betul ya, tak apa tepat, tak apa jelas, apa dia cek, mesti ambil penjelasan tu. Sagi dia tarik, dia bawa teh tarik, saya kata kopi tarik, tak nanya ada kena mancur lain. Boleh faham bandingan macam tu? Orang kata kalau atas kita bicara ni mukim mesti sehari, dia tak faham status mukim tu. Dia kata saya duduk mukim Gerik. Orang ke cerita tu, orang bukan cerita mukim Gerik kan, mukim Kelah Hulu kan, bukan cerita tu, status dia mukim. Okey, ayat tu macam garah je lah kan. Pasal statement ilmu tu ada bab-bab dia memang garah. Dia memang mesti maklumat tu tepat tu, tepat tu. Itu bila tak tepat, benda salah dia kata tak salah, salah dia kata tak salah. Terbalik kan. Sikit kalau dah sebut tuan-tuan, tak boleh, kerana benda-benda luar ni kena sebut je. Isu yang dia orang duk kelahi lah ni, apa, buh tangan dalam mulut buaya. Tuan tahu? Tak tahu? Dia orang ni tak ambil perkembangan langsung. Duduk zaman cyber ni, saya bodoh-bodoh, saya berhenti macam ada mufti Pasir Pendengung tu lah kan, dia kata khurafat gila punya. Di atas kaedah sedikit kajian perubatan dan nak ambil, orang kata mungkin itu sebab untuk boleh menyebabkan berlaku kesembuhan. Ambil ikat buaya apa, seluk tangan dalam mulut buaya, apa masalah? Khurafat tu ke mana langsung? Khurafat lagi orang baca kunut pecat, tu lagi khurafat kan, lagi khurafat gila kan. Boleh faham saya cakap apa? Faham agak-agak siapa mufti Pasir Pendengung? Tak faham? Tanya lain ya. Yang tu pun kena ada statement tepat je, satu. Benda macam tu dia bising sangat. Yang dia duk kata orang Ta'ala tak aras tu, tak ada bising pun. Kalau ikut lagi khurafat, kufur langsung etikad tu. Dia tak sedar dia duduk kufur tu, orang duk bertikai dia tu, dia tak ada apa-apa pun, relax. Dia kata mufti Pasir Pendengung ni, orang tak bagi dia masuk negeri untuk mengajar, bagi ceramah, kuliah sebagainya, dia bising. Negeri dia tu, dia tak bagi mufti Kedah masuk, dia tak bagi penceramah ahli sunnah wal jamaah masuk, dia tak bagi orang buat maulid Rasul, ceramah maulid Rasul masuk negeri dia. Tak sibuk pun, tak kata apa-apa pun. Marahnya bunyi, tak tahu nak kata apa. Ada benda macam tu kadang-kadang sensitif tak? Seluk tangan mulut buaya bising. Macam khurafat besar sangat. Allah SWT. Baik, jadi untuk pakai khuf ni bagi siapa yang nama mukim sehari semalam, dan bagi orang musafir. Ayat disebut tu seperti qasar, bukan seperti qasar tu. Orang yang musafir safar qasar, patutnya dia mafhum mutlak tu.
Orang yang musafir, eja musafir tu pun ni eja Jawi edisi ketiga ni. Musafir. Patutnya bukan ejaan tu. Kalau ejaan Jawi betul musafir. Macam ni pun Jawi ni tambah-tambah lah ni Jawi baca pening lah. Tak mau komen lah tu. Lagi saya celoteh satu je. Musafir safar qasar. Maksudnya musafir yang safar boleh pendekkan solat. Dobit fiqh kita sangat jelas tuan. Mengikut kawaid Imam Syafi'i rahmatullah alaih, untuk nama safar ni safar qasar, berapa kilometer dia? Memang ada angka-angka yang dipersisihkan tu, tapi kalau ikut yang terdekat antara 88, 92 perpuluhan something. Kalau saya punya kaedah dengan tok-tok guru duk ajar, untuk ambil yakin, supaya yakin dengan angka tepat ni, bundarkan dia pada ratus yang hampir 100 km. Tak ada siapa kelahi kita. Sebab kita bila ambil cermat hukum tu, siapa tak ada siapa kelahi. Kalau ambil angka bawah tambah 15 km boleh jamak. Wow. Pening. Dah ada mufti Pasir Pendengung juga yang sebut macam tu. Bahkan jangan kata jamak ni musafir dekat-dekat, traffic jam boleh jamak. Ni mufti Pasir Pendengung kan yang cakap macam ni. Tuan-tuan tak pernah dengar WhatsApp dia ke video dia apa? Tanya lain. Itu saya kata tuan-tuan, ilmu syarak ni dia ada satu hukum hakam yang sangat tajam, fakta yang sangat tepat tuan-tuan. Kalau kita memang betul, memang tak tergelincir lah. Dia on time. Tengok betul. Kalau nak naik kapal terbang ke, nak naik kereta api ke, dia betul-betul lambat. Waktu untuk berlepas macam ni mesti daftar diri macam ni, tuan-tuan lambat, tutup gate, tak boleh masuk. Tuan-tuan tak boleh masuk dah. Ilmu syarak lagi tepat pada tu. Lagi tepat tu. Macam mana dia boleh buka longgar. Lagi dia longgarkan. Macam seolah-olah syariat ni macam baru nak bina, macam tak ada undang-undang langsung. Dia buka pendapat. Nisbah pendapat memang ada pendapat, tapi apa disiplin ilmu dan apa ketajaman ilmu yang dah ada, yang ulama dah bagi dah satu-satu mengikut kaedah masing-masing. Fiqh mazhab pun dah lama selesai kan. Bukan baru nak bina hukum hakam daripada Quran hadis. Baik. Jadi hukum nak ambil ialah mukim ataupun musafir sehari semalam. Orang yang safar boleh qasar sembahyang. Faham qasar tu? Mestilah 100 km ke atas. Itu pun saya bundarkan pada ratus yang hampir 3 hari 3 malam. Baik, di atas ayat tu 24 jam 3 hari 3 malam. Bila nak mula kiraan masa 24 jam tu bila? Tu disebut permulaan masa yang tersebut dihisapkan dia permulaan ni daripada ketika berhadas. Dari ketika berhadas. Siapa berhadas ni? Orang pakai khuf tu berhadas. Kalau tak faham tu, tengok artinya. Hadas bila ni? Berhadas daripada ketika selesai berhadas yang ada ia hadas ni, kemudian daripada memakai 2 khuf, selepas daripada pakai 2 khuf. Hadas yang berlaku selepas dia memakai khuf dengan segala syarat dia. Hadas yang pertama ni tu, yang tu mula time dia. Kalau kata bahasa time wash dia mulakan di situ. Tu mula time wash dia tekan. Kalau kita buat misal contoh macam mana, katalah sekarang kita tak ada wuduk. Okey, nak pakai khuf kita dah belajar dah lepas. Apa dia? Mesti wuduk dulu dia. Dan khuf dengan syarat yang lepas mestilah dia fleksibel, dia tutup sampai atas buku lali, dan dia daripada bahan yang kalis air. Jangan air boleh menyerap dan tembus melalui dia. Bukan melalui lubang jahit apa pun kita dah bicara dah. Baik. Bila kita dah wuduk, kita pakai istilahnya dah pakai khuf dengan cukup syarat yang sempurna. Selesai. Untuk bila nak kira 24 jam, masa tu tak kira lagi. Katalah kita pakai ni, katalah kita kentut tu. Contoh kentut batal wuduk tu, berhadas ni hadas kecil lah. Kita kentut pukul apa? Pukul 10. Kalau tuan-tuan nak bubur buzzer ke alert ke kat situ kan, jam tuan-tuan yang hidup. Ini pasal lah tak faham sudah. Moden kadang-kadang kok ada alat macam tu kan. Tapi kalau tak ada pun yang ni yang kata bila tuan-tuan ragu pukul apa, kena ambil cermat lah. Ambil lah waktu yang tentu di situ tuan-tuan sama ada yakin ataupun zon, tentu masa tu dah berhadas. Yang itulah waktu mula untuk nak kira
tempoh sama ada 24 jam ataupun 3 hari 3 malam. Boleh faham kot? Tu tak faham kalau tuan kena tanya tu. Saya rasa penjelasan tu boleh faham lah tu. Jadi kalau katalah 10 malam nak kira 24 jam tu, pukul 10 malam selepas dah pakai khuf dengan wuduk yang sempurna, esok katalah subuh, ada kecil apa kecil apa, dari segi najis memang kenalah jaga bab-bab najis kan. Itu yang kita dah belajar istinja, boleh pakai batu, tisu, supaya kalau pakai air ni kadang-kadang dia merecik, meleret dengan hak lain kan, dia jadi susah. Yang ni boleh buat sesuatu yang boleh menyebabkan tak berlaku percikan. Buang air kecil misalnya, jadi kita tak pakai air banyak, lepas tu gunakan tisu apa sebagainya, jadi tak melomor yang pada kasut yang kita pakai. Dah pakai dalam tandas pun disiplin najis apa, macam mana bab najis lah. Dekat barang tu satu hal, mesti suci dengan betul. Lepas tu bila nak wuduk, di khuf tu nanti boleh dengan menyapu saja. Kalau nak buka khuf juga, nak basuh juga, it's up to you. Tapi satu keharusan yang boleh, satu rusuh yang ada adalah kita menyapu di atas khuf ini. Baik. Jadi kira tu adalah hadas yang ada ia kemudian daripada memakai 2 khuf, tiada daripada permulaan berhadas. Jadi nak ambil masa tu apa? Kata dia, ketika selesai berhadas yang ada ia kemudian daripada memakai khuf. Hadas tu bukan mula hadas, tapi berhenti hadas tu. Cuma kalau saya bagi contoh ni, saya punya ayat tu tak cantik kan lah. Kalau katalah kita kentut kan, kalau kentut pendek pun habis itu kira time kita kan. Katalah kentut panjang ni, tu tekan time, selesai hadas, boleh. Tu dia kata belakang tu tiada daripada permulaan berhadas. Kalau kentut tu bukan kira time dia, mula kentut kira time, tak, kira bila mula kentut tu katalah keluar itu berhenti, berhenti hadas tu, itu mula time dia. Kalau kita perhati tu, apa beza sangat dia tak? Berapa second je ada orang kentut seminit. Apa kita faham isyarat sini kan? Boleh fikir tak? Tepat tuan bahasa syarak ni, tajam bahasa syarak ni kan? Hukum hakam Allah Ta'ala ni macam mana? Very sharp, you know. Tanya waktu pukul apa, very sharp, you know. Ulama kita kira falak tu very sharp tuan-tuan, pukul berapa, very sharp time, sharp, tajam tuan-tuan waktu. Cukup je azan. Nak mengajar kat kita bahawasanya memang dalam ajaran Islam ni, dia mengajar umat dia sangat prihatin dengan ketepatan waktu, sangat prihatin. Waktu ni kalau kata jangan asar, jangan lepas waktu ni, maghrib jangan lepas waktu ni, isyak jangan lepas waktu ni, sangat tajam waktu itu. Bayang tengok, nak tengok kentut pun bukan kira mula kentut, ujung kentut. Yang ni sikit kalau kita fikir untuk melihat apa yang ada dalam hukum syarak dari segi ketepatan dan dompet setiap ulama bahas tu. Dan ni kalau kita nak bahas hadis dia mana satu ngaji hadis saya tuan-tuan habis umur mati hidup balik hadis tak habis ngaji, nak ambil keluar hukum fiqh. Satu kita ngaji fiqh je lah, tak payah ngaji hadis lah, hukum fiqh dah siap. Satu zaman sekarang dia tengok bunyi ahli hadis, PhD hadis. Tuan-tuan kena faham sikit, zaman lah ni zaman fitnah ilmu lah. Bunyi ahli hadis tuan-tuan kena bunyi macam ni sikit, kena bunyi buzzer sikit, tet saya bunyi gitu kan. Pasal apa? Alah, retorik aja bunyi ahli hadis ni. Retorik faham tak? Retorik tak faham? Kok bahasa moden je kot. Saya ulu saya faham kan retorik. Saya ikut perkembangan bahasa kot. Retorik ni apa bahasa lain nak pakai? Retorik ni alah heboh je, lebih popular dan glamour je, tapi tak ada benda pun.
Tambah kita tengok yang panggil PhD hadis lah apalah, doktor hadis tu, tengok kepiah pun tak lekat kepala, serban pun tak pernah ikat. Tambah pula dengar saya sebut ayat ni, tapi kasar sikit ayat ni kan. Bila ambil PhD kena bayar mahal lah. Apa 2,000 cukup buat PhD? Diploma bodoh-bodoh pun 10,000, 20,000. Betul? Ijazah apa? PTPTN ada tak? Riba tak PTPTN? Tuan-tuan kata tak riba, asal bengong. Menghalalkan benda haram, kufur. Ambil master agak 20,000 cukup. Loan lagi, PhD berapa ribu pula. Loan lagi, betul beli kereta loan tak? Walaupun ada lulusan PhD, dia ambil loan tu riba. Riba haram tak haram? Buat dosa besar ni pasir tak? Betul maklumat yang diterima daripada orang ada PhD ni boleh pakai tak? Kita belajar bab hadis tuan-tuan, kalau orang riwayat hadis, dia angkat jubah dia, konon-konon ada rumput, panggil kuda ni, kuda ke apa ke, lembu ke, seolah-olah nak bagi umpan makan dekat kuda dia, kuda pun datang. Kalau ada orang nak belajar hadis dengan perawi hadis tu, bila orang kuda tu datang, dia turun dengan jubah dia, tengok tak ada rumput, tujuannya nak pergi pegang kuda, tipu kuda pun macam ni. Tak terima hadis lah, talak 3 tu belah. Padahal musafir 3 bulan nak pergi jumpa, nak jumpa syekh. Bayang tengok tuan-tuan, PhD hadis ni, PhD dia loan, kereta loan, rumah loan, tentang menikah dulu pun loan. Agak-agak boleh pakai tak PhD doktor ni? Sepak tuan-tuan masuk ke sampah. Kalau dia sebut Bukhari pun, kita kata apa? Bukhari tu memang hadis sahih, tapi pasal lalu dekat kau tak sahih terus. Pasal kau perawi doa, kau perawi maksiat, ahli maksiat, pasik gila babi ni. Boleh faham? Nak bahas hadis kan? Bahas itu dulu. Ulama dulu macam mana? Tuan-tuan, disiplin ilmu cukup best. Dari segi disiplin ilmu, dari segi taat, takwa, tauhid dia, Masya Allah. Bayang tuan-tuan kalau kita sebut sikit disiplin ilmu dia orang, dari segi amalan. Macam misalnya sembahyang gerhana, sini sembahyang gerhana, memanglah 2 rakaat je. Berapa minit? 20 minit. Memanglah sembahyang gerhana matahari tak baca kuat tuan-tuan, baca pelan. Kalau tengok ulama salafus soleh dulu kan, kiraan gerhana, katalah mula gerhana berapa? Katalah 7.27, mula terbit matahari 7.22 tak silap. 7.20 23. Kalau ikut kejadian gerhana 7.27 dah mula gerhana, kita boleh nampak bulan nak matahari apa, bulan menutup cakra matahari tu, dia akan habis lebih kurang 9.30. Kalau ulama dulu tuan-tuan tahu macam mana dia orang sembahyang gerhana, bukan 8.30, bukan pukul 9, apa dia, 7.27 tu mula takbir, Allahu Akbar. Masing-masing semua habis Quran. Apalah baca lah. Dalam kita mula orang bafi udalil mazki 1 juzuk mau rokok, Allahu Akbar, rokok kadar lebih kurang 120 ayat rokok pertama. Rokok tu subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Bila dia bagi salam, katalah habis gerhana 9.22 habis gerhana tu, dia punya timing tu dengan jam dia macam mana, 9.21 Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Waktu bawa kutubah di luar batu gerhana. Ada zaman ni orang sembahyang gerhana itu, agak-agak muftin berkelih tu ada. Bolehlah sebut negeri kan, tadi sebut Pasir Betengah je. Ada lima sembahyang macam tu, ada takwa macam tu, tak ikutin nak cuba. Mula tak boleh saya geram lah bila saya sebut tu. Tambah tengok status merepet aja, benda yang tak salah kita salah, benda salah kita tak salah. Jadi kita nak ambil atas kita bicara kitab ni apa tuan, nak kata ketajaman ulama kita ambil faham daripada tempohan waktu tu, mula berhadas ke habis hadas tu. Okay. Dan tiada daripada ketika menyapu, dan tiada daripada permulaan memakai. Jadi masa 24 jam tu kita bukan kira ketika menyapu. Katalah saya bagi contoh tadi, sekarang kita pakai khuf pukul 10 saya sebut kita kentut atau habis kentut tadi, pasal tempohan tak lama saya bundarkan pada pukul 10 tu. Katalah kita nak tidur malam pukul 12,
Kita berwuduk oleh tu, kita sapu. Bukan kira pukul 12 tu. Pukul 12 tu mula kita nak gunakan masa untuk boleh sapu khuf. Bukan bila sapu khuf baru mula kira 24 jam. Bukan. Begitu juga maksudnya tiada dikira awal untuk kira menyapu khuf ni daripada permulaan memakai. Katalah lah ni kita pukul apa? 8.35. 8.37 kita ambil wuduk pakai khuf. Bukan masa mula pakai khuf tu itu ialah mula 24 jam. No. Nampak? Yang ni yang kata disiplin ilmu. Satu. Kitab baca cantik dah. Siap. Tinggal nak ambil faham. Baik. Dan orang yang asi dan safarnya dan yang haim menyapu keduanya seperti orang yang mukim. Dalam tu rasanya. Dan orang yang asi dalam safarnya. Dia asi fi safar. Orang yang maksiat dalam safar. Kalau ikut dalam tu bukan dan. Orang yang ahli maksiat dalam musafir dia. Apa maksudnya? Dia musafir maksiat. Musafir pasal apa? Musafir nak main judi, musafir nak tikar nombor ekor, musafir pasal nak dating. Bila seumpama tu, dating yang haram tu lah kan. Kalau dating jumpa kawan tak apa, tapi jumpa kawan tak pergi dating lah. Apa seumpama tu lah. Faham maksiat ni. Dan safar maksiat juga adalah orang perempuan musafir seorang, tak ada mahram dia, tak ada suami bersama dengan dia. Musafir jauh-jauh tu, pergi Korea, pergi Jepun, naik kapal terbang lah tu. Tak ada mahram dia, pergi haji pun haram. Tambah nak pergi Korea, ada apa Korea? Jadah apa pergi Korea? Kasar sikit bahasa tu. Musafir maksiat ni, itu satu. Begitu juga orang yang haim. Haim ni satu istilah fiqh untuk orang yang musafir yang tiada destinasi. Musafir tapi tak ada matlamat. Musafir yang tiada destinasi. Misalnya lah kan, kalau kita sebut contoh haim macam mana, ada orang ni dia memang suka berjalan tu. Hari ni dia sampai Gerik, sampai masjid ni. Tu tanya dia, lepas ni nak ke mana? Tak tahu lagi. Tengoklah Allah Ta'ala takdirkan ke mana lepas ni. Cadang-cadang nak ke Modok tapi tak tahu lagi. Entah ke air kuning dulu ke air Jeroneh, saya dah sebut. Air Jeroneh dulu ke air keruh ke kan. Tak tahu lagi, tengok dulu. Tengok mana Allah Ta'ala mudahkan perjalanan saya akan sampai situ. Ni orang ni dipanggil musafir haim. Walaupun datang pada mana? Negeri Sembilan. Datang Negeri Sembilan, main Perak, Ulu. Tapi nak ke mana ni? Tak tahu lagi. Tengok dulu. Yang ni dipanggil haim. Mengikut kaedah syarak, musafir haim tak dapat rukhsah dalam pakai khuf, dan dia tak ada rukhsah qasar jamak. Tak ada. Walaupun musafir dia tak ada maksiat tu. Pasal apa? Musafir dengan tak ada destinasi dan tak ada matlamat musafir. Yang ni dipanggil dia bukan musafir, dipanggil musafir yang tak ada maksud, tak ada matlamat, tak ada tujuan. Musafir tak ada tujuan. Sekurang-kurang atas sebut ulama untuk nama musafir yang harus boleh dapat rukhsah ni, dia mesti sekurang-kurangnya istilahnya dipanggil musafir yang harus, sekalipun pergi tu untuk makan angin. Kau nak pergi mana? Nak pergi banding. Buat apa? Saja nak tengok banding tu macam mana. Dia orang kata ada ikan besar tu. Gila. Walaupun tengok ikan aja. Harus ke haram? Harus. Memang tak ada sunat. Ada sunat tengok ikan? Tak ada. Tengok tasik banding? Ada sunat? Tak ada. Tak ada. Walaupun nak makan angin macam mana? Saja makan angin banding. Kan. Popular sangat nama tempat banding-banding ni. Dia nak pergi situ. Musafir tu harus. Ada keharusan musafir, ada keharusan qasar jamak, ada keharusan menyapu khuf ni. Haim? No. Walaupun pakai sorban, walaupun pakai jubah. Jubah sorban tu saja nak menunjukkan, tak seperti dengan pakai sorban semua boleh selesai. Tidak juga. Tapi bagus tak pakai jubah sorban? Baguslah. Awak tak bagus pula. Benda yang bagus kena kata bagus. Tapi lagi tak bagus tu musafir dengan tak tahu tujuan. Lagi teruk kan apa? Hidup tak tahu tujuan. Ada orang hidup tak tahu tujuan. Dia tak tahu apa yang dia nak kutip, fiqh dia, tauhid dia. Tu yang ngaji duduk luar tu. Macam tak ada tujuan. Dia tak tahu.
Nak kata bodoh, dia tak mengaku dia bodoh. Nak kata dia pandai suruh mengajar, tak boleh. Bila tanya masalah pun tak reti. Kasar sikit lah tentang bahasa orang ulu ni kan. Macam tadi banyak tak ada tujuan. Sedangkan kita hidup ni, Urdu tuan dipanggil zindagi. Dia mesti ada maksud zindagi. Maksud zindagi, mesti ada maksud hidup. Maksud hidup itu besar sekali apa? Quran kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Penciptaan kita ni jangan tak tahu, we must realize, mesti kita know ourselves. Kita untuk apa? Liya'budun. Abdikan diri pada Allah Ta'ala. Macam mana nak abdi diri kalau ilmu tak ada? Dan ilmu tu ilmu ketuhanan tak ada, ilmu fake tak ada, macam mana nak abdi diri kan? Tuan-tuan tak boleh upgrade ni. Jadi Islam pun pasal apa? Pasal siapa mak bapak Islam ni dulu, meneruskan kelangsungan mak bapak aja Islam. Kita pun macam tu blur, relax, rasa macam dah ahli syurga lah. Kalau semak betul-betul lagi, kacau tu. Saya nak sebut tu lagi panjang sangat kan, tapi saya nak sentuh kata seolah-olah hidup ni macam tak ada maksud. Tak ada. Pergi masjid pun apa maksud? Tak ada maksud. Kalau kata ibadat pun memang betul-betul ibadat ke? Memang betul-betul menjadi hamba ke duduk dalam masjid tu? Ke macam bos? Kalau hamba ni macam mana? Orang kamat dia kat soh, betul tak? Itu hamba. Kalau orang kamat dia duduk belakang ni, Tok Imam rokok mau dia datang, nak apa? Subsidi, tak payah baca Fatihah, orang masbuk. Ni bos ke hamba? Macam perangai bos, betul tak? Kacau ayat-ayat tu kan. Kena sepak kan, bawa dia tahu, salah kan tu. Ya Allah. Kalau kita tengok riwayat hidup para sahabat sekalian, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah satu ketika, pernah berlaku zaman Rasulullah ni, dia duduk sibuk, datang rombongan Abdul Rahman bin Auf bawa dagangan apa, dia terlambat sikit, silap rasanya bukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tu sendiri. Abdul Rahman bin Auf sendiri, dia bawa dagangan. Malu orang yang banyak urusan ni, macam mana pun urusan-urusan dia, walaupun sesibuk dia macam tu, walaupun macam tu, sebagai jemaah belakang Rasulullah tak pernah tinggal. Satu hari dia terlambat sikit je. Terlambat macam mana? Terlambat tak dapat takbiratul ula dengan takbiratul ula Rasulullah SAW. Takbiratul ihram yang pertama, Rasulullah Allahu Akbar, dia ada urusan tu, masuk barulah Allahu Akbar. Lambat sikit. Lepas salam tanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku terlambat sikit. Kadar aku lambat tu, boleh tak aku cover dengan seekor unta? Rasulullah jawab macam mana? 100 unta ya Rasulullah, kok sikit sangat. 100 unta tak padan ni. Seluruh harta yang aku ada ya Rasulullah. Ya Abu Abdul Rahman, dia kata apa? Seandainya engkau membelanjakan seluruh harta engkau yang memenuhi langit dan bumi itu, nak melebihi kelebihan hanya takbiratul ula, tak boleh bayar kadar dia tu. Macam mana dia boleh duduk relax ya? Abadlah. Imam pula tahu, Tok Imam ni panjang-panjang melerak lalu. Panjang kan? Yang ni baik sembahyang fardu, baik sembahyang tarawih. Tujuan saya buat apa? Mana iman dia? Jadi kita sembahyang ni, sembahyang pasal apa? Sembahyang pasal kenal Allah Ta'ala ke sembahyang pasal kita nak sembahyang ikut cuaca kita nak sembahyang? Kalau semak tu, takut tak lepas tu. Takut istilahnya kita ni hanya zahir Islam dari segi sudut tu je, tapi hati macam mana? Suluh saya tengok rupanya tak ada minat langsung dalam agama. Main masjid pun pasal apa? Nanti tak pergi masjid orang kata apa pula kat aku. Yang ni bukan kenal Allah Ta'ala ni. Kalau pergi masjid pun pasal apa? Dah tua-tua ni buat apa? Ada rumah kata dia main masjid lah, tak jadi lah tu. Yang ni bukan main masjid kerana makrifah dengan Allah Ta'ala. Ini tak makrifah namanya, jahil dalam bab ketuhanan. Dia tak tahu masuk zindagi dia, masuk hidup, tak tahu. Kalau tahu masuk hidup, dia akan tahu stop pertama dia duduk, itu tempat dia duduk dia. Dan kalau ada orang cop, Allah, dia akan kata, awak aku lambat sikit ni, orang lain duduk dulu. Ish, tu tepuk meja tu. Bukan marah kat orang tu, dia marah kat diri dia. Dia marah kat diri dia, pasal apa aku lambat? Kalau kita lah macam mana? Weh, tak tahu tempat aku tu, aku catat lama lah.
Dan sebut maksud ni lagi, maksud hidup tu. Jadi nak bicara sana pun pasal nak sebut ni. Yang kata asal musafir. Musafir, sedangkan musafir, saya bagi contoh ni tuan-tuan, musafir apa? Musafir ni dia pergi singgah masjid, dia nak pergi jalan pondok, tapi tak tahu pondok mana dia nak pergi. Nak pergi Pekelah Hulu ke, nak pergi Air Jordan ke, contohlah kan. Pasal ada bunyi pondok kat situ, ada tahfiz apa, dia tak tahu nak pergi pondok mana. Tengok dululah, tengok mana Allah Ta'ala mudahkan, saya akan sampai. Itu nama dia haim. Yang tu pun masih apa? Reject lagi dari segi sudut bab qasar jamak. Bab safar ni dia tak dapat martabat safar. Itu macam mana bab khauf? Orang ni dia hanya boleh menyapu keduanya, orang yang maksiat dan orang haim, dia hanya boleh sapu atas khauf seperti orang mukim. Martabat dia tak dapat hukum musafir. Hukum macam orang mukim, tak dapat keistimewaan 3 hari. Pasal apa? Pasal hidup tak ada destinasi. Musafir tak ada destinasi. Bayang tuan, musafir tak ada destinasi, macam ni dia punya buruk akibat dia, tak dapat kemudahan syarak. Bayang tengok, hidup tak ada destinasi. Nak gimana? Dan dia tahu balik ni, balik mengaji lagi, ustaz buat habis dah, apa selambat je, pukul 10 pun sampai rumah. Balik tengok TV, okey lah. Aku sembahyang waktu boleh jaga 5 waktu, tengok TV, tengok Astro, cuti-cuti pula, anak-anak pun nak balik ni. Contoh kan, boleh tengok Astro, boleh tengok TV, boleh hiburan sikit, macam mana? Aku kan ada buat maksiat, aku ada ambil harta benda orang. Okey apa ahli syurga? Kalau tuan-tuan punya fahaman macam tu, wajib tobat pergi ngaji lain tuan-tuan, babak akidah. Maksudnya tuan-tuan tak faham lagi kehidupan agama dia benda. Tuan-tuan tak tahu macam mana sahabat hidup. Yang dia kata la ilaha illallah tu macam mana. Tuan-tuan tak faham lagi akidah ni. Tuan-tuan tak tahu, tak faham lagi. Baik, selesai. Dan orang yang daimul hadas, apabila berhadas kemudian daripada memakai 2 moza akan hadas yang lain daripada hadasnya yang daim, yang dahulunya, daripada ia sembahyang dengan dia, akan fardu menyapu ia dan mengharus ia akan barang yang ada ia mengharuskan dia. Jika tinggal toharnya yang memakai ia atasnya akan 2 mozanya, dan iaitu 1 fardu dan beberapa sunat. Ini bahasa susah sikit kan. Nak ambil faham. Tempat-tempat ni nak baca kitab, kalau masalah fiqah tak ingat dalam kepala, bela baca. Satu, kadang-kadang ilmu syariat ni tuan-tuan dengar elok. Kadang-kadang kita dengar syarahan umum, dengar Islam bagus kan. Kita pun pergi lah belajar. Bila belajar nak detail, rupa-rupanya berat juga. Tambah macam ni, apalah susah sangat nak faham, apalah susah sangat nak faham. Memang ada bab susah kan. Sebab dalam agama ni bukan senang. Kalau senang semua orang ahli syurga, semua orang ahli ulama. Semua ahli ulama tutup guruk belaka kan. Tapi pasal apa tak macam tu? Hidup tak sama kan? Tak sama orang, tak sama ujian, tak sama kerenah dan kesusahan dan ragam dalam hidup yang kita akan tempuh. Macam mana pun, tengok hukum ni sikit. Orang yang daimul hadas, ambil istilah ni dulu. Siapa dia daimul hadas ni? Daimul hadas ni orang yang hadas dia tak berhenti. Macam perempuan yang istihadah ataupun yang sentiasa keluar keputihan. Itu istilah daimul hadas. Pasal keluar keputihan, keluar istihadah, dia membatalkan wuduk. Kalau keluar tu dia membatalkan wuduk. Pasal dia termasuk dalam apa kita bicara dulu bab hadas, keluar sesuatu daripada 2 jalan, batal wuduk. Kencing tak putus, batal wuduk. Dan kita dah belajar sekali lalu rasanya dalam bab daimul hadas ni macam mana kaifiat dia bersuci kan. Dia kena masuk waktu cuci sumbat cawat apa, lepas tu dia kena tunggu masuk waktu bersuci sumbat cawat apa, lepas tu berwuduk, barulah dia nak boleh solat. Okey, itu asal nak sebut hukum daimul hadas. Jadi kalau dia daimul hadas, dia nak pakai khauf ni macam mana? Dari sisi hukum kalau ikut daimul hadas, dia tak menghalang untuk dia pakai khauf. Boleh faham? Maksudnya kalau orang perempuan ni hadas, boleh tak pakai khauf? Boleh. Dari sisi keharusan boleh pakai. Cuma ada hukum yang berkaitan dengan itu. Tengok, orang yang daimul hadas ni, maksudnya orang macam orang perempuan istihadah dan sebagainya, apabila berhadas dia,
Dia berhadas ni bila? Kemudian, maksud kemudian selepas daripada memakai dua mozah, memakai dua khuf. Dan hadas, bukan hadas mana? Hadas akan hadas yang lain daripada hadasnya yang daim, lain daripada hadas dia yang berkekalan tu. Kita ambil satu contoh, perempuan yang istiadah, maksudnya darah dia keluar lebih pada waktu haid. Jadi yang ni bukan haid dah. Jadi katalah dia nak pakai khuf, sekarang dia dah bersuci, sumbat cawat apa, ambil wuduk, dia pakai khuf sekarang. Okey, kita nak bicara masalah ni apa? Dia berhadas. Jadi berhadas ni hadas mana? Bukan hadas istiadah tu. Pasal hadas istiadah itu, yang tu bukan hadas yang dia nak bagi hadas. Yang tu hadas yang memang hadas perpanjangan kat dia. Jadi hadas yang akan dikira untuk dikira waktu, untuk kira 24 jam kalau dia bermukim, untuk dikira tempoh 24 jam dia boleh menyapu atas khuf ni, ialah hadas yang lain pada hadas dia yang daim. Jadi kalau hadas dia yang daim tu, yang tu tak dikira untuk waktu permulaan mengira 24 jam dalam tempoh orang mukim, dan tempoh untuk 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Boleh faham bahasa tu? Boleh? Tentang kena faham daimul hadas dulu. Katalah orang ni kencing tak putus, jadi untuk dia nak bagi sah semayang dia, mesti masuk waktu, mestilah dia basuh. Bahasa selalu dipakai istilah sumbat cawat. Jadi maksudnya ikat apa yang sebagainya supaya air kecil jangan keluar, betul cawat. Memang kerana ikat-ikat pun keluar juga. Orang perempuan pun kalau istiadah sumbat cawat apa pun macam mana keluar juga. Keluar tu tak membatalkan wuduk dia. Pasal itulah hadas daim dia. Jadi untuk kira tempoh 24 jam tu, hadas daim tu tak dikira untuk dikira tempoh 24 jam. Yang tu yang dia kata kalau dia berhadas, hadas mana? Hadas lain, hadas yang lain. Daimul hadas apabila berhadas kemudian daripada memakai dua mozah, dia pada mana? Dia berhadas akan hadas yang lain. Satu, saya nak bagi faham ayat hadas lain tu je, serta hadasnya yang daim. Hadas daim pun ada, hadas lain pun ada. Cuma hadas daim ni, yang ni tak sembang tak apa, yang ni memang tu ada. Dan yang tu ikut kaedah wuduk, dia tak batal wuduk, dan dia memang kena semayang dalam keadaan bersuci dia yang macam tu. Sumbat cawat, kalau orang sebab orang lelaki kena ikat cawat supaya jangan keluar kencing, jangan keluar najis dalam pelaksanaan ibadat dia. Keluar ni, dia hadas ni hadas lain dari dahulu daripada ia semayang. Sebelum dia semayang dengan dia akan fardu, sebelum semayang fardu. Sedikit dengan masalah, contoh macam mana? Katalah orang perempuan ni istiadah, dia pun wuduk, sumbat cawat apa, wuduk pakai khuf. Nak semayang, tak ada semayang, kentut. Memang batal lah wuduk dia. Itu masa 24 jam dah kira lah. Untuk nak semayang macam mana? Kena ambil wuduk lain lah. Kena ambil wuduk lain lah. Ayat dia kena ambil wuduk lain. Ayat dia kena ambil wuduk lain pasal apa? Pasal wuduk dia dah hukum batal, pasal dia dah kentut. Boleh? Nak ambil bagi faham waktu je. Jadi sebelum dia sembahyang fardu, baik, apa nak buat orang ni? Menyapu ia. Dari segi hukum dia boleh sapu. Maksudnya nisbah dia nak ambil wuduk tu, hukum untuk kaki dia tu dia boleh sapu dari atas khuf. Siap. Dan mengharus ia akan barang yang ada ia, mengharuskan dia jika tinggal toharnya yang memakai ia atasnya akan dua mozah. Baik, yang ni masalah kita bicara ni. Kalau dia kentut, saya bagi contoh spesifik yang tu, dia kentut sebelum dia semayang, jadi memang nak kena ambil wuduk lain. Nisbah wuduk dia boleh hanya dengan sapu kan. Siap. Pasal apa? Pasal dia pakai mozah dia dah cukup syarat. Dia dah berwuduk, dia pakai kasut, tak ada semayang, kentut. Yang tu membatalkan wuduk dia, dan untuk wuduk dia boleh sapu. Siap. Selesai. Kalau katalah macam ni, dia istiadah, sumbat cawat, lepas tu wuduk, pakai khuf, tak kentut, tapi dia istiadah, ada juga yang keluar sikit, yang tu tak membatalkan wuduk dia.
Kalau yang tu macam mana? Dia boleh sembahyang. Sagi yang sembahyang sunat apa macam mana? Sembahyang sunat boleh, pasal dia fardu memang untuk satu fardu. Pasal hukum ibadat dia macam mana bab tayamum. Sunat dia boleh bermacam-macam sunat. Hatta sunat tu ialah sembahyang, ataupun selepas tu dia nak baca Quran, sah untuk dia baca Quran hanya dengan menggunakan wuduk yang telah bersuci dengan sebab dia istihadah tu. Cuma nanti kalau selepas tu dia kentut, yang tu baru kira timing dia untuk kira 24 jam untuk ada keharusan menyapu di atas khuf. Bagi faham fiqh macam tu dulu. Pasal bahasa kitab tu dia susah sikit tu je. Baik, selesai bab tu. Dah faham macam tu, balik pada kitab kita. Jadi kalau kes yang asal kita baca ni, dia daimul hadas, sumbat jawat, wuduk, pakai khuf, nak solat kentut, memang batal, dia boleh sapu, siap. Dia boleh sapu atas khuf untuk ambil wuduk. Baik. Nak sebut tentang keharusan ni, dah mengharus ia akan barang yang ada ia mengharuskan dia, jika tinggal toharnya yang memakai ia atasnya akan dua mudah. Baik. Dengan dia menyapu ni, kata dia mengharus ia seorang perempuan ni, ataupun mengharus ia menyapu di atas moza selepas dia kentut, dengan dia dah selesai pakai khuf dengan cukup syarat tu. Mengharus ia menyapu tu akan barang yang ada ia mengharuskan dia. Apa yang hukum harus asal, memang dengan dia sapu di atas khuf tu harus lah. Maksudnya kalau andai kata kita sebut masalah ni bukan orang masalah daimul hadas, katalah kita biasa, kita wuduk pakai khuf, nak sembahyang kentut, nak sembahyang tu kentut, kena wuduk lain tak? Masa nak ambil wuduk nanti tu boleh tak sapu je? Pasal apa boleh? Pasal kita dah diharuskan untuk menyapu di atas khuf, disebabkan kita dah pakai khuf dengan cukup segala syarat. Jadi apa yang diharuskan pada orang pakai khuf, kat kita dah dapat. Kalau orang status daimul hadas pun, dia dah berwuduk sumbat cawat apa, lepas tu dia pakai khuf, tak ada sembahyang, nisbah dia nak menyapu di atas khuf, keharusan tu ada. Macam mana kita juga yang orang yang tak daimul hadas, macam mana pun keharusan ada ni, jika tinggal toharnya, masih lagi tinggal bersuci dia, maksudnya dia masih ada bersuci, dia tak kentut lagi. Kalau dengan contoh kita bagi tadi, yang memakai ia atasnya akan dua moza, yang bila dia pakai dua moza tu, suci dia masih kekal. Kalau ada keluar pun, keluar darah istiadah dia, tapi dia tak kentut. Jadi apa yang suci pada dia tu masih boleh dipakai untuk meneruskan ibadat dia yang lain. Kalau lebih kurang ayat sebutan macam ni kan, berbanding dengan bahasa kitab tu macam ni. Orang perempuan ni istiadah, masuk waktu dia sumbat cawat, pakai moza, siap. Maksud saya pakai moza tu wuduk dulu lah kan, pakai moza, siap. Dah cukup syarat belum? Cukup dah. Bila dia orang daimul hadas ni, mesti ada darah istiadah yang duk keluar dia, batal tak wuduk dia tu? Itu tak batal. Jadi bila tak batal nanti, lepas sembahyang fardu boleh sembahyang sunat, boleh baca Quran, boleh sentuh Quran, boleh pakai terus. Lepas tu pasal apa boleh pakai pula? Pasal memanglah bukan ada masalah apa-apa dekat daimul hadas dia tu, dengan sebab dia pakai khuf. Jadi kalau masih dia ada bersuci yang ni, hadas dia tak ada hadas yang lain, maksudnya bukan kentut, tapi hadas yang ada tu hadas istiadah dia tu, yang tu tak memusnahkan apa, tak membatalkan apa-apa keharusan untuk boleh sembahyang fardu. Yang selepas tu boleh sembahyang sunat, yang selepas sembahyang sunat tu untuk baca Quran, sentuh Quran, tak ada apa-apa menghalang ibadat dia tu, jika masih kekal tohar dia. Yang lepas dia pakai moza tu, suci tu masih kekal. Memang keharusan tu macam mana kita orang sihat. Yang jadi ganggu tahu mana? Macam tadi istiadah, masuk waktu, sumbat jawat, wuduk, pakai moza, nak sembahyang kentut, kena wuduk lain tak? Okey, ada hukum macam ni bab istiadah. Saya tak perasan dulu saya pernah sebut ataupun tidak, tapi kena faham bab istiadah macam ni. Walaupun nak sumbat cawat, untuk dia berwuduk dulu, boleh tak terus basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu atas khuf dengan cawat tak tukar? Tak boleh. Pasal apa? Pasal jawat tu dah ukur reject. Pasal apa reject?
Pasal cawat yang dia dah pakai tadi sah dah, tapi tak ada dia nak pakai untuk fardu, batal. Nisbah cawat yang dia pakai tu, dia kena bersihkan semula, sumbat cawat, lepas tu wuduk. Dan untuk wuduk itu memada untuk kaki dia sapu kan? Siapa boleh tak sapu? Pasal memang syarat untuk sapu dah ada. Tapi pasal masalah istiadah, satu hukum istiadah yang ada ialah setiap kali wanita ataupun orang yang nama daimul hadas ni, orang kencing tak putus dan sebagainya, dia berwuduk, wuduk yang dia berwuduk tu dengan cukup syarat, dia hanya boleh pakai untuk satu fardu dan sunat, dengan tak ada angka yang terhitung. Tapi dia tak boleh guna untuk fardu yang lain. Sekiranya dia tak guna lagi, dia tengok berhadas, dia tak boleh menggunakan cawat yang ada tu untuk meneruskan wuduk dia. Bahkan dia kena bersuci dan berulang balik bersuci dengan sumbat dan cawat lain dan berwuduk lain. Yang ni hukum-hukum daimul hadas yang memang kita sihat, kita tak peduli dengan hukum ni. Tapi hukum kena belajar. Boleh jadi kita ni elok esok kencing pakai paket, mustahil ke harus? Minta lindung lah, janganlah jadi itu je tak. Biar mati awal pun tak apa. Susah kan nak ibadat macam tu. Apa pun nak sebut, kita tengok jadi buat macam mana, kena tahu peraturan tak. Takkan masa tu terhegeh-hegeh orang nak mengaji. Siapa nak ajar? Telefon pun, ustaz boleh cerita saya ni dari muladah ni macam mana? Awak ada mana ni majlis gerik? Itu saya ajar awak tak dengar ke? Mula kena jekah tu lah. Garang ustaz ni. Tak geram. Tak peduli. Tu kata tak tahu maksud agama. Tak tahu maksud hidup ni, nak hidup cara agama. Kau macam tak ada agama je. Macam kau tak tahu yang ni peraturan hidup yang kau kena belajar. Ilmu dia tak fardu ain, fardu kifayah. Mana ada ilmu sunat? Macam mana boleh buat tak tahu dengan ilmu? Walaupun pelajaran tu ada sedikit susah, tapi kena faham tak? Dan faham ni berpahala tak? Walaupun bila nak pakai ilmu cawat-cawat ni, nampak kita mana ada cawat macam orang perempuan ada cawat. Macam mana pun boleh jadi lah esok kena cawat. Itu bila nak belajar, masa cawat esok orang nak belajar. Jangan buat kerja gitu. Kita tak diajar prinsip itu. Pasal kita orang Islam diajar untuk bersedia sebelum menghadapi apa-apa kemungkinan. Nak perang pun mesti bersedia perang je. Pepatah Melayu pun ada lah, sediakan payung sebelum hujan. Siap. Payung kita apa? Ilmu. Takkan dah hujan baru nak cari payung, basah lenjung dah tuan-tuan. Tu kalau basah lenjung gagah juga ni mati. Apa payung kita? Ni. Sikitlah ayat-ayat motivasi tu. Dah ada tazkirah kat situ kan. Ada iman ni dia kena ketuk sikit. Oh dia nak sedar kan. Kalau orang Taala tak sebut fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, ambil unding ayat belakang tu. Peringatan ni dia manfaat. Manfaat kat siapa? Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Apa mu'minin? Orang yang beriman. Dia tak sebut fa inna dzikra tanfa'ul muslimin. Ya. Orang Islam belum tentu dapat manfaat dengan muzakarah, dengan tazkirah. Orang Islam dia kadang-kadang dia tak ambil pun manfaat dengan apa yang diperingatkan dia. Orang beriman dia ada terasa di hati, dia akan bertindak dengan apa yang peringatan diberi. Orang Islam tambah Islam baka dan keturunan ni, bahkan jepit mulut saya buat nak kata kita lah tu. Allah Ta'ala dia akan zahirkan sifat munafik itu kan. Dia zahirkan. Kita tak ada lah tuduh orang, tapi wajiblah taubat kalau kita ada sifat nifak. Nifak ni ada syak karni wala, ada kerja perasaan ragu ni dengan syariat ni. Bagi hukum yang betul pun dia sebut, dia tak pernah ada hati perasaan, tak pernah ada hati perasaan dengan syariat ni, tak pernah ada. Sebut hukum hakam pun dia bukan ada berkaitan, seolah hukum hakam tu tak ada kena, seolah-olah benda tu nak dera dia. Sedangkan orang mukmin ni bila hukum hakam macam mana? Sampai anak orang tu nak dengar, sambut. Best dapat faham, sambut ilmu. Tak ada jatuh lantai lagi, kutip, sambut. Yang ni macam mana? Tabur depan mata, tak ambil. Baik.
Di balik apa kita bicara ni, orang istiadah tu, jadi kalau dia tidak ada apa-apa hadas yang lain selain pada istiadah dia, yang tu tak mengganggu langsung wuduk dia dan masalah sapu di atas moza dia, baik apa dia yang ibadat dia boleh buat yang tak ganggu jika tidak ada hadas yang lain daripada hadas istiadah dia, iaitu satu fardu dan beberapa sunat. Selalunya kita belajar bab-bab macam ni dalam bab tayamum, betul? Dan tayamum, kalau kita tak ada air, apa-apa kes-kes tayamum ni boleh untuk satu fardu dan beberapa sunat. Yang tu yang kita biasa dengar. Sama permasalahan ni bagi perempuan yang istiadah. Bukan saja perempuan istiadah, tapi juga lelaki yang istilahnya daimul hadas. Maka jika ia sembahyang dengan toharnya satu fardu dahulu daripada ia berhadas, menyapu ia dan mengharuskan sembahyang beberapa sunat juga. Maka jika menyapu seorang pada hadir, habis. Jadi dia buat masalah ni, masalah balik, masih dalam masalah perempuan istiadah ni. Contoh orang daimul hadas. Maka jika ia orang daimul hadas ni, dia sembahyang dengan toharnya satu fardu, katalah dia dan fardu, dia sumbat cawat, wuduk, pakai khuf, lepas tu dia dan sembahyang. Bila dia dan sembahyang ni, jika ia sembahyang dengan toharnya satu fardu dahulu daripada ia berhadas, sebelum berhadas, apa kaedah dia? Dia boleh menyapu, memang sapu khuf tu memang boleh lah, cuma dia boleh menyapu ia dan mengharuskan sembahyang beberapa sunat. Jadi untuk wuduk dia tu, muka basuh, tangan basuh, kepala sapu, kaki macam mana? Sapu. Kena tukar cawat tak? Untuk buat sunat tak payah tukar cawat. Kalau untuk buat fardu kena tukar lah. Pasal apa? Pasal fardu dia dah pakai. Contoh tadi kita sebut masalah, kalau dia kentut sebelum dia solat fardu dalam keadaan daimul hadas ni, tu macam mana? Dia kena tukar cawat lain. Pasal apa? Batal lah, walaupun fardu dia tak pakai lagi. Pasal apa? Pasal cawat tu kau reject. Pasal dia dah hadas yang lain pada hadas istiadah dia. Jadi kalau dia dah sembahyang fardu, untuk dia nak teruskan sembahyang sunat, muka, tangan basuh, kepala sapu, kaki tu boleh sapu je, tak perlu tukar cawat untuk buat sunat, sembahyang sunat dan baca Quran. Tapi kalau nak fardu, kalau tak kentut pun memang kena tukar cawat lain. Pasal apa? Fardu telah digunakan dengan dengan bersucinya dia tadi. Detail lah, fake. Ya. Tak tahu. Qada. Ya. Qada ni kena tengok status qada lah. Qada sunat ke, qada duha ke, qada sunat fardu. Fardu lah. Kalau qada ni fardu lah. Okey, kalau qada tu qada fardu, setiap kali dia nak sembahyang fardu, setiap kali itulah dia kena tukar cawat. Bersuci tukar cawat, bersuci tukar cawat. Lepas tu orang yang kalau nak taubat masa dah tua, kalau istiadah kencing pun sekarang dah tak tahan kencing dah. Sembahyang dulu banyak kena qada ni. Taubat memang taubat lah, memang nak jadi baik. Tapi macam mana dia nak qada sembahyang? Sumbat, bersuci, lepas tu wuduk, sembahyang, qada. Boleh qada lagi tak? Tak boleh lah, satu fardu je. Pergi masuk bilik air, bersuci, sumbat cawat, ambil wuduk, qada. Inilah akibat celakanya tak mau datang pada orang salah awal-awal. Nampak? Kat dunia lagi dah dapat bala yang macam mana pun bersusah dapat tu. Tengok tak habis qada, mati. Mudah-mudahan keampunan Allah Ta'ala bagi. Pasal memang iman ada, memang dia nak jadi baik. Allah Ta'ala ampun tak? Allah Ta'ala, Rasulullah kata apa? At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seolah-olah orang tak ada dosa. Kadang-kadang bersih pada kita lagi. Kita qada habis lah, dia qada tak habis lagi. Tapi dia qada dalam keadaan sangat taat, dan dia memang bertaubat sungguh daripada apa kesilapan dia dulu. Lepas tu kita kena jadi orang taubat tak? Sentiasa kena jadi orang taubat kan? Walaupun katalah dosa tak ada, kita tak mengaji betul-betul, tak rasa tak ada dosa. Ada dosa tak?
Orang tak ada dosa ni Nabi dengan Rasul je. Tuan-tuan Nabi Rasul tak? Tidak. Ke ada nak mengaku jadi Nabi dengan Rasul? Mau nak lontar je dengan botol air kan? Bila tu ada maksiat tak? Cuma bila ilmu kita tak cukup, apa jadi dengan kau? Kita tak kenal apa dia dosa. Bahkan ada rasa apa dosa tak hari ni? Ya apa dosa hari ni tak pernah ngorat apa sebab apa. Sajalah ke sana sikit. Tapi fake kita asal situ lah. Asal bab kotor tu dari segi hukum memang dia kena bersuci setiap kali. Okay. Maka jika menyapu seseorang pada hadir, kemudian musafir ia, atau menyapu ia dalam musafir, kemudian jadi mukim ia dahulu daripada, lalu masa sehari semalam, pada dua masalah ini nescaya menyempurna ia menyapu mukim. Itu kaedah. Kata dia, maka jika menyapu seseorang pada hadir. Jadi orang ni asalnya dia status mukim, sama ada mukim atau mustatin, tapi istilahnya hadir. Hadir ni dia akan mencangkut dua bab. Apa dia? Mukim dan mustatin. Dia hadir, maksudnya dia lawan, opposite daripada musafir. Jadi asalnya dia berwuduk, dia pakai khuf. Lepas tu kemudian musafir ia itu satu masalah. Atau menyapu ia dalam keadaan musafir. Ataupun ni dia musafir ni, tapi dalam musafir dia ambil keharusan musafir tu lah, dia wuduk apa-apa pakai khuf. Okey. Kemudian jadi mukim ia. Lepas tu dia tak sampai rumah. Kalau tak sampai rumah pun nama mukim lah. Dia duduk tempat tu lebih pada kadar 3 hari. Lebih fik memang angka itu. Dahulu daripada, lalu masa sehari semalam. Tak lalu lagi sehari semalam pun orang musafir ni. Okey. Begitu juga orang yang bermukim tadi, yang hadir tadi, tak lalu lagi, baru je pakai, katalah pakai pagi, tengah hari, lepas tu musafir. Pada dua masalah ini, kaedah dia macam mana? Nescaya menyempurna ia menyapu mukim. Maksudnya dia dapat status mukim saja. Dia punya hukum sehari semalam saja boleh menyapu, dan kira 24 jam tu daripada mula hadas selepas dia pakai khuf, dengan cukup syarat. Okey. Jawapan ada tu. Senang je fakta nak ambil, insya-Allah. Persalahan jika sudah lalu masa sehari semalam, maka wajib atasnya meninggalkan, bukan meninggal tu, menanggalkan. Ni kita jawi dah jadi jawi baru, ejaan jawi tak betul ya. Maka wajib atasnya menanggalkan mozanya kerana habis masanya pada masalah yang pertama, dan wajib pula pada masalah yang keduanya. Dan faham tu, dia kena bersuci lain untuk boleh ada menyapu selepas daripada tempoh 24 jam. Boleh? Faham? Dengan contoh satu, misalnya kita sekarang mukim, kita berwuduk pakai khuf, kemudian kita berhadas, 24 jam dah lalu dah. Lepas tu kita musafir. Anak musafir tu kena buka khuf, wuduk, betul pakai khuf lain lah, pasal tempoh dah habis. Boleh? Faham? Jadi kalau tempoh tak habis, dia tengok kita musafir, kita punya hukum 24 jam je. Jadi habis 24 jam tu mesti buka khuf, berwuduk macam biasa balik, pakai khuf, baru nak kira status orang musafirnya. Ataupun orang musafir dah cukup pakai dalam keadaan musafir, tapi dia tengok mukim, macam mana? Sempurnakan tempoh 24 jam saja daripada tempoh itu. Itu kalau tak cukup 24 jam. Kalau dah cukup, katalah dah sehari, kalau masalah pertama memang kena buka dan wuduk lain. Kalau tak pakai khuf lain. Kalau orang musafir, katalah macam ni, dia musafir ni, dia ada keharusan untuk pakai 3 hari khuf tu untuk tak dibuka, dan boleh sapu di atas khuf. Sekarang dia dah musafir 2 hari dengan pakai khuf, jadi ada baki sehari lagi. Tapi sekarang dia tengok dia mukim, dah pakai belum? 2 hari dah tak? Itu dah sampai sekarang mukim. Apa status dia? Dia hukum mukim. Itu macam mana khuf dia? Reject terus. Pasal apa? Dah 2 hari dah pun, dan sekarang dia dah habis status musafir. Bandingan dia macam mana? Ni 2 hari dah musafir, boleh kosor jamak, betul tak? Betul, sekarang dia mukim, macam mana? Sampai dah tempat, memang nak duduk sini seminggu, macam mana? Habis status. Macam mana habis status kosor dan jamak? Itu juga dah musafir,
sampai sini, habis status sapu di atas muka. Kalau dia musafir, lebih dari musafir, lebih daripada, maksudnya dalam perjalanan tu banyak hari lah dia lalu kan, betul? Pergi satu tempat tu 5 hari, ya, adakah dikira bermukim? Status mukim tak mukim ni lebih bagus soalan tu. Yang tu yang nak antara benda nak faham dalam status mukim tu. Satu kira kita dalam fiqh kita Syafi'i rahmatullah alaih, untuk masih kekal nama musafir ni, jika kita daripada sini jarak 100 km tu memang ada, itu pun bunda atas 100 yang hampir, dan kita pergi pada satu destinasi tu, tempat yang kita sampai tu memang kita tak duduk lebih pada 3 hari. Kalau kita duduk lebih pada kadar 3 hari, sampai aja habis status musafir, dia akan hukum mukim. Situ lah soalan yang ditanya. Jadi kalau katalah kita tengah pakai khuf ni dalam musafir ni, sampai aja, kerana kita dah pakai sama ada sehari, 2 hari, apatah lagi dah pakai 3 hari, memang sampai tu habis lah. Bahkan kalau baru pakai sehari ataupun baru pakai 2 hari, kalau dalam musafir ada sehari lagi baki, tapi bila kita sampai tempat tu, kita akan mukim, duduk di situ lebih pada kadar 3 hari, duduk 4 atau 5 hari, seminggu, 10 hari ataupun sebulan nak duduk situ, sampai saja namanya status mukim. Macam mana bak khuf tu? Reject. Masa reject, kau kena buka khuf tu, wuduk balik, kaki basuh balik, lepas tu pakai khuf semula, baru hukum pakai khuf dalam keadaan mukim. Cuma tempoh dia 24 jam saja. Betul tak? Dan yang wajib pada menyapu khuf, nama menyapu juga, jika ada ia sebelah atasnya, dan jika dibasuhkan dia sedikit sekalipun, dihantarkan tangannya yang basah atas kura-kura khuf. Khuf ada kura-kura lah, atas kura-kura khuf, atau di titik air atasnya, memadalah. Okey, yang ni nak tengok atas nama menyapu ni, hukum sapu tu macam mana. Okey, dan yang wajib pada menyapu khuf ni, yang wajib tu apa? Nama menyapu juga. Masalah sapu khuf ni, kaedah fiqh kita macam mana bab wuduk, macam mana bab kepala, dari segi nak sah. Untuk sah sapu kepala macam mana? Nama menyapu juga. Ambil air, ada basah je pun cukup. Tapi saya sapu ni tak kopiah tak boleh lah kan? Kepala ni bayang tak ada kopiah lah kan? Sah. Tak ada basah apa-apa pun, tangan basah tak, sapu lah nama dia. Itu saya pakai 5 jari. Nama sapu juga. Sah. Sah pula belakang telinga. Belakang telinga nama apa? Teguk. Kepala dia, walaupun tempat tak ada tumbuh rambut, nama menyapu juga. Atas sah qaid kita dalam bab kepala sapu, sah tak? Sah. Khuf sama. Dari segi prinsip nak faham tu. Okey. Dah bagi formula, baca kitab mudah faham insya-Allah. Jadi yang wajib pada menyapu khuf, ada koma tu kalau bahasa model ni lah. Nama menyapu juga, nama yang sapu. Cukup dah. Dan sapu tu jika ada ia sebelah atasnya sekalipun. Khuf tu kita sapu sebelah atas, memadai. Dan memang khuf pun yang wajib sapu atas. Sapu bawah tak memadai. Yang wajib sapu di atas. Jadi kalau kasut khuf tu, saya bawa ada kereta tapi tak bawa keluar. Kalau kata kasut khuf tu macam tu, jadi atas tu maksudnya yang ni lah. Kalau bawah tu maksudnya bawah tempat kita pijak di lantai tu, itu bawah. Jadi yang nak kena sapu ni atas. Itu yang sapu dia pun macam mana pun basuh boleh. Memang boleh basuh, tapi basuh baik buka kasut, basuh terus tak. Jadi bila pakai khuf maksudnya sapu. Nak sapu macam ni, apa-apa nama sapu lah, boleh tak? Basah? Cukup? Cukup? Bayang kaki lah, bukan tangan ni. Sah? Cukup? Boleh? Kata dia apa-apa nama sapu juga.
sekalipun atas, dan jika dibasuhkan dia sedikit sekalipun yang cuma dieja ni dibasuhkan dia. Kalau ikut lagi sedap bahasa untuk kata royah boleh tu, jika dibasahkan dia sedikit sekalipun, bagi basah sikit. Cuma eja kitab baru ni basuh. Kalau ada kitab lama basinha. Kitab Jawi lama kalau yang selain pada cetakan moden ni kan, memang ejaan dia baca betul. Kalau ejaan yang kita pegang kebanyakan kitab ni, yang kitab baru ni, pasal orang yang tulis semula ni orang tak kerti pekah. Sedap buah ayat tu. Pasal saya ada kenalan saya yang adalah dia ada terjemah kitab-kitab ni kan, yang kadang-kadang yang terjemah tu bukan dia bagi anak-anak buah dia yang tak kerti pekah pun. Jadi dia pun semak lebih kurang je. Tu yang jadi itu tu. Patutnya walaupun dibasahkan sedikit sekalipun. Satu khuf tu yang tu betul sikit cetek dicalik tek sah. Macam mana rambut kita kan? Tapi rambut sah wuduk Syafi'i sah. Dia wuduk nak pergi Mekah nak sentuh tak batal lah, tu tak boleh tu tak boleh pasal itu sah dari sisi Syafi'i, tapi tak sah dari sisi Hanafi. Ada bab-bab saya dah sebut dah bab tu, nak wuduk kebal. Tak faham kebal apa benda ni, tak bisa dengar wuduk kebal, itulah tak mengaji. Okey. Baik. Jadi dibasahkan sedikit sekalipun, kemudian dihantarkan tangannya yang basah di atas kura-kura khuf. Istilah kura-kura tu kita tak lama macam tu tak? Kura-kura tak? Istilah kura-kura ni bahagian atas kasut tu, ni panggil kura-kura. Pasal kura-kura kura kaki tu, kura kaki lah, bahasa lama betul. Kalau kaki kita ni bawah ni, yang bahagian atas ni dipanggil kura kaki. Jadi khuf, kura-kura khuf. Boleh? Sambil-sambil tu belajar bahasa klasik. Ataupun kata dia tak sapu tau, tapi di titik air atasnya. Titik air atasnya dia pegang tu, di titik air. Macam kita kepala ni ada rambut yang kena memada. Untuk nama sapu kepala, memada, wudu. Kasut pun, kasut khuf tu cukup memada. Kes ni lah yang ada saya sebut rasanya bulan lepas, isu askar. Kasut boot askar tu tak menepati piawaian khuf. Saya ada sebut gitu tak? Okey, kasut boot menebas pun tak menepati piawaian khuf. Pasal apa? Kasut boot tu pasal keras kong, dia tak ikut pergerakan kaki. Hak tu sepak orang mampu, saya guna bahasa gitu kan. Kasut askar pun tak menepati piawaian khuf pasal satu dia keras, satu lagi material dia itulah benda yang kalis air boleh tembus dia. Baik, kalau itu, kalau dia nak pakai jadi askar, jadi tentera ni macam mana? Janganlah hanya pakai kasut askar bodoh tu saja untuk bagi nama khuf. Kalau yang tak cukup syarat, kata tak cukup syarat lah. Jangan duk tebang. Jangan duk tebang. Nak kata kesah sedangkan syarat tak cukup. Apa kaedah dia? Beli kasut khuf tu satu, jadikan dia macam stokin, ambil wuduk pakai khuf tu, lepas tu sekalumlah masuk dalam kasut askar tu. Lepas tu ikat memang nak buka tu pun satu okey. Sekarang yang dalamnya, yang kaki dia duduk dalam kasut tu dah ada khuf, betul tak? Jadi yang nak sapu hak mana? Hak kasut bodoh ni ke kasut khuf bawah tu? Bodoh tu bagi faham ya? Saya bukan kata siapa-siapa tu, saya dah cerita bahasa kasut tu. Nak sapu hak bawah yang kita pakai khuf yang betul tu ke kasut askar yang kita pakai? Kasut askar tu sapu tak ada pasal dia tak sah untuk nama khuf. Yang nak bagi sah mana? Bawah tu nak buka tali, nak sapu dia satu hal, betul tak? Gunakan hukum fiqh ni, apa dia? Khuf yang dah ada tu, ada tak lubang-lubang nak buat tali tu? Ada, ambil air tik, sah tak? Betul tak? Ada fiqah, boleh selesai masalah. Senang je. Kebayang ni beli kasut khuf je. Tuan-tuan tak kerti, lepas saya boleh saya order kan, tapi sepasang RM80 lah saya minta. Kau akan berterobang apa lagi. Tuan-tuan nak cari ejen tak pandai, saya ada ejen lah tu nak cari dia mau tempah subuh, satu gurit pakai. Okey, pakai lah, apa masalah. Okey, siap.
dan tiada memadai menyapu atas batinnya dan atas tumitnya dan pada tepinya dan bawahnya. Okey, yang ni tempat-tempat yang tak memadai menyapu. Tiada memadai menyapu, khuf ni atas batinnya. Atas batin ni bukan kura-kura ni, bawah ni lah, hak kita pijak. Pijak kena lantai, itu dipanggil batin, tak memadai. Dan atas tumit, kat tumit tak memadai. Dan pada tepinya, tepi itu maksudnya kita pijak, dia bukan atas, tapi antara atas dan bawah. Itu istilahnya tepi. Dan begitu pada tepinya, begitu juga di bawahnya, bawah sekali pun tak memadai. Kalau batin ni maksudnya bahagian dalam kasut. Kasut maksudnya tu, pasal bawah dah ada perkataan bawah ni. Istilah batinnya, batin khuf ni macam mana? Ni kaki, kasut khuf macam ni. Dia sapu macam mana? Dia ambil jari dia, dia jolok sini. Punya cerdik. Ada juga orang macam tu, mana nak tahu lah. Manusia ni macam-macam passion. Dia sapu hak batin tu. Jadi kasut yang dia pakai tu, dia bukan sapu atas ni. Kalau ikut sapu atas ni ya, tak, dia sapu tak sapu tu. Dia masuk jari dia, dia masuk dalam ni. Dia kuat situ. Tak memadai. Orang suruh sapu di luar, sapu batin. Baik, dan sunat pada menyapu dengan diguris dengan anak jari. Baik, yang ni dia sebut kaifiat sunat. Nisbah sah dia sebut dah apa yang sepatutnya untuk dibuat supaya sah. Sunat pada menyapu diguris. Istilah guris ni maksudnya bukan basuh. Istilah guris juga maksudnya, atau disebut belakang, guris dengan anak jari. Jadi maksudnya kita gunakan nanti untuk sapu, gunakan hujung jari saja. Dan yang aulanya pada kaifiatnya macam ni, dihantarkan tangan kiri di bawah tumit dan kanannya atas belakang anak jari kakinya, maka dilalui akan yang kirinya kepada hujung anak jari kakinya dan yang kanannya kepada akhir betisnya. Boleh faham? Reka biar tak? Okey. Sekarang ni kaki, bayarlah ada khuf ni kan. Bayarlah kaki siapa tak tahu lah kopel lagi dia. Melawak itulah. Okey. Jadi dari si kaifiat, dia suruh menggunakan dua-dua tangan. Kalau ni kaki ni tangan kanan ni letak kat jari, hujung jari, tapi dia bahagian atas. Yang kaki kanan ni letak atas, betul? Macam mana? Yang ni tarik kat sini. Bukan pop atas kasut. Sunatnya apa? Gunakan, dia kata guris gunakan jadi basah kan dia? Istilah apa? Cakar. Ada kuku tak ada kuku ni pasal. Okey. Yang tangan kiri ni sama juga. Jadi kita akan sapu tu serentak kan. Kanan ni macam ni. Kanan ni nanti ke atas, yang kiri ni daripada tumit tarik ke jari. Dalam keadaan yang sama juga. Jadi kaki ni nanti, kalau ni kaki macam mana? Baik. Okey, itu kaki kanan. Itu masuk dia yang macam-macam tu. Baik, selesai. Itu yang kanan. Yang kiri pun macam mana? Di sisi kaifiat sama je. Jadi yang ni kalau kaki kanan macam tu, kaki kiri yang ni ni kaki kiri ni macam mana? Sama ke? Kanan ni kat sini, kiri ni boleh. Nak tunjuk kaki benar, wuduh hoba angkat kaki dah ni kan. Boleh kot. Ada tu orang cerdik bagi misal padam. Kalau agak-agak tak cerdik lagi, saya tunjuk kaki realnya. Boleh. Tuan-tuan semua cerdik, saya tak bagi tunjuk asli, tak apa. Siap. Dan batal menyapu moza dengan salah suatu daripada tiga. Baik, yang ni yang batal. Kita perhabiskan juga sikit rasanya, InsyaAllah. Baru sejam 20 minit. Tengok Hindustan tak habis lagi tak? Batal menyapu moza dengan salah suatu daripada tiga. Yang ni tak batal. Tengok, yang ni pun kena faham juga. Pasal apa nak bagi sah kena faham, benda batal pun kena faham juga. Kita setiap perjalanan hidup ni, dia mesti kena tahu apa yang nak bagi jadi dan apa yang boleh batal. Mesti kena tahu.
Mesti kena tahu. Kalau tak, kita tak kenal sempurna Islam. Apa yang batal Islam kena tahu. Betul ni, nak moza nak bagi sah, apa yang boleh batal pakai dia kena tahu. Baik, pertamanya dengan ditanggalkan. Tanggal tu kalau ikut, bukan tinggal. Dengan ditanggalkan moza. Tanggalkan moza satu, maksudnya faham tu satu, atau tanggalkan keduanya. Sama ada satu atau dua-dua, atau salah satunya. Buka je sebelah, habis reject. Maksudnya reject apa? Kena buka dua-dua, wuduk, basuh balik kaki, pakai semula. Itu maksud kata batal tu. Baik. Atau keluar khuf daripada patut menyapu atasnya, seperti tembus ataupun apa tu? Koyak, pasik. Kalau atas warna pasik, rosak. Tembus, koyak kalau ikut tu. Kalau masuk ke piskun tu. Jadi termasuk dalam bab pertama ni apa? Buka ataupun istilahnya tembus, maksudnya ada benda yang melubangkan, terpijak paku atau seumpamanya, istilahnya tembus bahan yang dibuat moza tu, ataupun pasak, koyak kalau ikut memurat dia tu, rosak. Kalau ikut, kalau rosak okey, tapi eja dia pasin qaf. Tapi maksudnya rosak, koyak. Jadi kasut moza tu koyak, habis tu maksudnya hukum macam buka dan tanggalkan ni. Jadi istilahnya wajib basuh kaki. Siap. Satu. Dan yang keduanya, lalu masa, dan jika dengan ihtimal sekalipun, masa dah lalu. Kalau di sebab orang mukim 24 jam, orang musafir 3 hari 3 malam. Baik, sekalipun jalan ihtimal. Maksud ihtimal ni boleh tanggung jadi 24 jam ataupun boleh jadi tanggung 3 hari 3 malam. Jadi boleh ihtimal ni kes-kes yang kita tak yakin lah. Waktu mula tu bila kan? Katalah kita ambil uduk pagi, dah sembahyang duha, lepas tu dah sembahyang kentut bila? Entah pukul berapa. Boleh jadi sebelum zuhur, boleh jadi sebelum pada tu. Jadi kalau kita ambil khuf, kita pakai tu katalah pukul 8. Jadi pukul 9 macam mana esok? Boleh sapu lagi tak? Boleh jadi dah habis lah. Entah masa tu dah tak ada wuduk lah. Itu istilah boleh ihtimal. Boleh ihtimal. Pasal kita hanya boleh menyapu jika ada zon ataupun yakin boleh sapu, baru boleh sapu. Kalau dalam keadaan syak, boleh sapu, tak boleh sapu. Itu kata ihtimal. Maka tiada harus menyapu bagi orang yang syak tu. Dia syak pada tinggal masanya, seperti bahawa lupa ia akan permulaan menyapu. Dia lupa bila dia mula berhadas selepas memakai khuf untuk dikirakan tempoh 24 jam ataupun 3 hari 3 malam. Dan ketiganya, kedatangan sesuatu yang mewajibkan mandi. Benda-benda yang mewajibkan mandi hadas, seperti janabah atau haid atau nifas atau wiladah. Ada hak ni wajib buka khuf, dan kaki wajib basuh. Kalau nak pakai, selepas selesai hadas besar ni, ambil wuduk lain, pakai khuf balik, baru boleh ada hukum pakai khuf. Maka diharuskan, habis. Itu 3 perkara, selesai dah hujung ayat. Jadi dalam bab ni, diharuskan orang yang memakai moza seperti barang yang diharuskan pada wudu, sekali sapu ia, sembahyang dengan dia, beberapa fardunya dan beberapa sunat. Jadi orang pakai moza ni dari segi hukum harus pada wudu, sekali sapu ia, sembahyang dengan dia, beberapa fardu dan sunat. Dari segi hukum dia adalah macam mana hukum rusuh ba'da tayamum. Itu ayat kalau ikut lebih kurang dia sebut. Ya. Sekali sapu yang sembahyang dengan dia, beberapa fardu dan sunat. Jadi dia hanya boleh sembahyang dengan fardu, dengan menyapu ni satu fardu saja. Jadi kalau in case dia sembahyang jamak dalam keadaan menyapu khuf, macam mana? Untuk dia sembahyang asar yang dia niat jamak tu, dia kena wuduk lain. Cuma tang kasut tetap sapu, tapi sapu dia bila fardu, dia kena ambil wuduk lain. Sapu memang hukum sapu lah. Dan dia hanya faham tu, dia punya martabat serupa macam tayamum, serupa juga macam sahibut darurah. Boleh satu fardu dan beberapa sunat. Kalau nisbah Allahumma salli ala sembahyang Jumaat, kalau dia bersapu khuf, kalau dia baca khutbah untuk sembahyang Jumaat, dia kena sapu lain. Maksudnya dia kena ambil wuduk lain dan sapu lain.
InsyaAllah panjang umur kita nak alih bab pula. Selepas kita selesaikan bab khuf ni, InsyaAllah kita nak masuk satu lagi bab yang ada istilah rukhsah dalam syariat. Itulah masalah tayamum, InsyaAllah. Soal kalau ada apa kita bicara pendetilan bab khuf ni. Ya. 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 Orang yang lari perang, dia kalau lari perang memang musafir, tapi musafir maksiat kalau lari ya. Pasal soalan tanya tentang lari perang lah. Oh, pelarian perang. Oh, yang ke lari perang. Pelarian perang. Atas nama musafir lah, tapi dia tak musafir, tak boleh qasar jamak pasal haim. Nak pergi mana? Tak tahu ke. Naik kapal nak pergi mana? Tak tahu ke. Tengok kapal lah mana boleh pergi. Malaysia lah tak terima. Tengok kena pergi Turki. Contohlah ayat itu kan. Jadi kalau tak bahasa pelarian perang pun pelarian lah kan. Bagi bahasa perang tu nampak jadi pelarian kan. Mana-mana pelarian, bolehkah statuskan dia sebagai musafir? Ayat dia macam ni lah. Tak boleh jika dia pun tak tahu nak pergi mana. Boleh jika dia ada destinasi. Bila ada destinasi, maka istilahnya tak haim. Dia tahu nak pergi mana? Nak pergi Malaysia. Malaysia tu mana? Greek. Contoh lah kan. Boleh. Pasal dia ada destinasi. Macam tu lah. Dari segi teknikal jawab fiqh dia macam tu lah. Pasal orang yang tak ada destinasi, haim, dia tak dapat hukum safar. Kalau orang yang ada destinasi, dia dapat hukum safar. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.